Assalamualaikum. Berjumpa semula kita sekali lagi, kali ini bersama Teacher Has untuk membincangkan bab nutrisi KBSM, iaitu menganalisis pencernaan makanan, exam tips bagaimana mendapat A+ Bio Ibrah Aidil Adha. Hasil pembelajaran kali ini kita mengkhususkan kepada mengenal pasti bahagian sistem pencernaan ruminan dan rodensia yang terlibat dalam pencernaan selulosa, dan yang kedua, menerangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminan dan rodensia. Seperti yang pernah kita bincangkan terdahulu, soalan berkenaan sistem pencernaan ruminan juga pernah diketanya dalam SPM 2015, iaitu dalam soalan esei nombor 8. Rajah menunjukkan sistem pencernaan seekor lembu. Berdasarkan rajah, huraikan pencernaan selulosa dalam lembu tersebut, dan esei ini memperuntukkan sebanyak 6 markah. Kasihan kawan kita. Dia tertanya-tanya, adakah saya haiwan ruminan? Jadi, sama-sama kita mengulang kaji siapakah dia haiwan ruminan. Beberapa contoh haiwan ruminan di sini seperti kerbau, kambing, biri-biri, lembu dan juga unta, selain daripada zirafah dan lain-lain. Mari kita teruskan perbincangan. Dari soalan tadi, dinyatakan dengan jelas tentang lembu. Ini bermakna soalan hanya fokus kepada haiwan ruminan sahaja, iaitu tidak pun bertanya tentang haiwan rodensia. Maka dalam ingatan para pelajar semua, terus mesti recallkan atau mengingatkan kembali apa-apa yang anda tahu tentang haiwan ruminan ini, termasuklah tentang ciri-ciri sistem pencernaan haiwan ruminan, kaitannya dengan pencernaan selulosa, dan bagaimana proses pencernaan selulosa itu sendiri berlaku. Garuk kepala lagi kawan kita. Bagaimana nak mula ya? Apa yang nak kita tulis? Ya, daripada soalan tadi, terdapat dua perkara utama yang perlu kita tuliskan. Pertama, tentang lembu sebagai haiwan ruminan itu sendiri, dan yang kedua, tentang proses pencernaan selulosa dalam lembu, iaitu haiwan ruminan yang ada dalam soalan. Baik, mari kita mulakan sama-sama. Dari perkara pertama tadi, iaitu tentang lembu sebagai haiwan ruminan, beberapa perkara yang perlu kita tuliskan adalah, pertama, lembu adalah sejenis haiwan herbivore atau ruminan. Di sini kita menyatakan bahawa sifat ataupun ciri-ciri lembu itu sebagai haiwan herbivore yang memakan rumput yang tinggi kandungan selulosa. Poin kedua ini, kita menjelaskan sifat herbivore lembu itu. Seterusnya, kita berikan penerangan lebih terperinci kepada rumput yang ditelan oleh lembu akan memasuki bahagian rumen. Ya, sekarang rumput telah berada di dalam bahagian rumen. Seperti mana yang semua murid-murid tahu, haiwan ruminan mempunyai 4 bahagian ruang perut, iaitu rumen, reticulum, omasum dan abomasum. Maknanya, selepas rumput yang ditelan atau dimakan oleh lembu tadi memasuki bahagian rumen, kita perlu membincangkan atau menerangkan tentang perkara kedua, iaitu tentang proses pencernaan selulosa dalam lembu. Lembu tidak boleh menghasilkan enzim selulis. Ini semua pelajar harus tahu bahawa lembu sendiri tidak ada enzim selulis dalam sistem pencernaannya. Sebaliknya, bakteria atau mikroorganisma, atau boleh juga digunakan perkataan protozoa yang berada di rumen yang menghasilkan selulis untuk menghidrolisiskan selulosa. Lalu rumput yang dimakan oleh lembu tadi telah menjadi rumput separuh cerna, kemudiannya
akan memasuki ruang retikulum. Sekarang rumput telah berada dalam ruang retikulum. Kita teruskan penerangan tentang proses pencernaan selulosa bila berada di retikulum. Dari retikulum inilah rumput separa cerna tadi dikembalikan ke mulut untuk dikunyah semula. Inilah yang perlu anda semua ingat, ciri haiwan ruminan apabila makanan yang dimakan iaitu rumput yang dimakan setelah sampai ke retikulum akan dimasukkan semula atau dikembalikan semula ke mulut. Dari mulut, rumput separa cerna itu akan ditelan kembali ke bahagian seterusnya iaitu omasum. Sekarang rumput berada di dalam ruang ketiga iaitu omasum. Apa yang terjadi seterusnya? Dari omasum, partikel makanan memasuki abomasum. Hati-hati ya, ejaannya ya. Abomasum. Bermakna anda tambah A dan B saja di hadapan omasum. Pencernaan protein berlaku di sini. Di sini bermakna di dalam abomasum. Dan makanan tercerna ataupun nutrien bergerak ke usus kecil untuk diserap. Jadi, sebanyak 11 poin ataupun 11 perkara yang anda boleh tuliskan untuk mendapatkan 6 markah. Baik, para pelajar sekalian, mari kita buat sedikit checklist. Yang pertama, kalau anda perhatikan tadi, markah yang diperuntukkan untuk esei tadi adalah sebanyak 6 markah. Tetapi, anda kena perasan bahawa ada 11 poin atau 11 perkara yang boleh kita tuliskan tadi berdasarkan 2 perkara utama yang telah kita ekstrakkan keluar daripada soalan awal untuk kita tuliskan esei. Di sini membuktikan bahawa setiap calon yang mendengar apa yang saya kongsikan hari ini boleh untuk cuba mendapatkan markah maksimum iaitu 6 markah. Iaitu dalam hal ini poin yang ditulis ataupun poin yang ada melebihi markah yang diperuntukkan. Ini merupakan suatu bonus untuk anda semua. Jadi para pelajar, andai kata soalan ini yang keluar dalam peperiksaan anda, jangan lupa untuk menjawab ya. Soalan yang seperti inilah yang akan membantu anda dapat menulis lebih baik dalam esei dengan mendapatkan markah yang maksimum. Sebelum kita mengakhiri exam tips kali ini, ada sedikit info tambahan untuk anda semua yang Teacher Has nak kongsikan. Pernah tak kita terfikir bagaimana agaknya rupa perut ruminan kan? Contohnya lembu. Macam mana ya rupanya? Mari kita tengok sama-sama. Ini adalah bahagian yang pertama atau ruang pertama iaitu rumen. Info diperolehi daripada Facebook Ini Science Babe bersama dengan Wikipedia. Yang berbintil-bintil itulah papile ya. Bahagian yang kedua iaitu retikulum. Macam seolah-olah ada bentuk berpetak-petak. Macam honeycomb pun ada. Cantik kan? Subhanallah. Wah, apa ni? Ini merupakan ruang yang ketiga iaitu omasum. Dan dia juga dipanggil sebagai perut kitab. Ia berlipat-lipat macam helaian buku ataupun kitab. Putih kan? Ini pula adalah ruang perut lembu yang keempat iaitu abomasum. Dipanggil juga kadang-kadang sebagai perut masam. Kalau perut haiwan ruminan lain sama ke? Contoh kambing. Dah giling kepala dah dia. Macam mana agaknya rupa perut kambing kan? Kenapa kawan kita ni teruja sangat nampaknya? Masya Allah, subhanallah,
cantiknya. Inikah dia perut kambing? Untuk pengetahuan anak-anak pelajar semua, Teacher Has pun kali pertama dapat tengok dengan begitu indah sekali ciptaan Allah akan keadaan perut bahagian dalam kambing, ya. Inilah dia ibrah Aidiladha kali ini. Apa yang teacher dapat tontonkan ini, saya kongsikan bersama-sama untuk anda semua. Sedikit pengajaran dari Quranul Karim tentang penciptaan haiwan-haiwan ternakan ini. Dari surah An-Nur ayat yang ke-45, mafhumnya, dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air, maka sebahagian di antara mereka menjalar di atas perutnya, dan sebahagian di antaranya berjalan dengan 2 kaki, dan sebahagian lagi berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa sahaja yang Ia kehendaki selain dari yang tersebut, kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Semoga semua yang mendengar mendapat manfaat dari apa yang dikongsikan bersama pada kali ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, dan segala kelemahan serta kekurangan itu daripada Teacher Has sendiri. Jangan lupa, ya. Terima kasih kerana menonton dan terus menyokong Teacher Has. Sehingga kita berjumpa lagi. Selalulah kita ingat bahawa kita adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan Allah untuk menerajui muka bumi ini. Terima kasih kerana menonton. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.